Okay, sebelum tu marilah kita sama-sama menonton video pelajar cemerlang SPM 2020. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Itulah tadi ya sedikit tayangan video berkenaan dengan kecemerlangan pelajar-pelajar SPM kita untuk tahun 2020. Okay, selamat datang diucapkan sekali lagi kepada 3 orang panel kita yang cantik dan segak bergaya malam ni. Okay, terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi hadir walaupun kita tidak dapat bertemu mata tapi kita bertemu di alam maya. Okey, sebelum kita menghayati intipati perkongsian ilmu daripada tamu kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan sepintas lalu berkenaan dengan sedikit latar belakang panel kita. Okey, mereka bertiga ni ialah bekas pelajar SMKPP iaitu pelajar SPM tahun 2020, tahun lepas ya. Mereka merupakan antara pelajar yang telah mencapai keputusan cemerlang dalam SPM dan dapat mengharungi cabaran dan halangan dengan begitu baik sehingga berjaya mendapat keputusan yang membanggakan walaupun berada dalam keadaan pandemik COVID-19 ya. Mereka tetap berjaya mengharunginya. Tahniah dan terima kasih atas pencapaian tersebut. Pihak sekolah amat berbangga dengan kejayaan anda. Okey, saya difahamkan mereka ni telah pun berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang masing-masing. Tahniah sekali lagi daripada pihak sekolah. Semoga anda terus cemerlang di masa akan datang. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput ahli panel kita yang pertama untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan Teo, boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang diri anda? Mana Teo Okay Teo, persilakan. Selamat malam semua cikgu dan juga murid-murid sekalian. Nama saya Teo Chen Wen dan saya lahir di Selangor. Saya mempunyai 3 orang adik-beradik. Dulu saya belajar di kelas aliran sains. Saya di kelas 5 STEM 1. Okey, tu je. Okey, Teo sekarang belajar di mana ya? Boleh ceritakan sikit pada kawan-kawan?
Sekarang saya sedang belajar A-level di College Yayasan UEM di bawah tajaan JPA. Okey, untuk pengetahuan semua ya, Tio telah mendapat keputusan 10A dan dia telah berjaya mendapat tawaran tajaan JPA dan dia sedang mengikuti pengajian A-level untuk persediaan ke luar negara ya. Wow, amazing. Tahniah Tio. Okey, seterusnya kita balik kepada panel kita yang kedua, satu-satunya kumbang ya panel kita ni, kita jemput lelaki. Okey, yang lain semua perempuan kan? Okey, kita persilakan Sharvin. Boleh ceritakan sikit latar belakang Sharvin, mana dia Sharvin? Banyak pun tak apa. Boleh nampak kamera? Alia? Tak buka kamera. Buka kamera. Jangan cikgu. Semua kawan-kawan nak tengok mana satu Sharvin ni. Lahai, kamera fail. Tadi buka kan first tadi Tadi buka tadi. Sekarang tak kenapa pula. Aduh. Inilah masalah, masa-masa teknikal ni. Tak apa. Teruskan. Adalah. Okey. Hai, selamat malam cikgu-cikgu. Selamat adik-adik sekalian. How are you all? So, nama saya Syarwi, anak lelaki, corporate accountant. Dengan adik-beradik saya dua, saya anak sulung, saya anak pertama. Saya asal semua dari sini. Saya memang lahir pun kat sini juga. So dulu kelas saya memang aliran sains 1 lah. Saya mata waktu PT3 tu pun saya dapat 4A. Tapi tak tahulah macam mana berjaya dapat sains stream. Macam tu lah. So result SPMI 6A. 6A, 6A lain semua B lah. 6A 4B. So saya ambil 10 subjek. Extra subjek tu seni lah. Oh Sharwin ambil seni. So you ambil 10 lah. Ya, 10 sama subjek. Macam Shen Wen juga, cuma Shen Wen dia account. Okay, itu saja. Ada lagi tak? Itu sajalah. Okay. Sharvin sekarang berada di? Saya sekarang belajar di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Sharvin sekarang belajar di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dalam aliran Sains Hayat ya? Yes, Sains Hayat. Okey, itu saja buat masa ni. Terima kasih Sharvin. Okey, seterusnya cikgu persilakan si cantik manis Nur Izzat Insyirah. Ada tak mana dia Macam tak nampak aja. Cikgu, Kak Izzat. Buka kamera. Mana Aci kan? Kamera buka kamera. Malu lah saya. Buka. Mana dia Izzah? Nampak tak? Tak nampak. Tu dia Izzah. Okey Izzah, silakan. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati Insyirah binti Muhammad Nizam. Adik-beradik, saya ada 2 orang. Saya anak yang pertama. So, saya lahir dekat Selangor sama macam diorang semua. Lepas tu, saya dulu masa tingkatan 5 aliran perakaunan tapi 5 camp 1. Okey, Izzati ambil perakaunan ambil lah perakaunan. Okey. Okey, Izzati berbeza sikit aliran dengan mereka berdua kan. Tapi amazing lah, you all ni semua tambah-tambah subjek rupanya ya, baru cikgu tahu. Izzati ambil account dan SRT. Account, ekonomi dengan seni. Okey, Izzati sekarang di UiTM Pulau Pinang dalam jurusan diploma pengurusan pelancongan. So sekarang ni kita ada 3 orang yang berbeza aliran berbeza bidang selepas SPM kan. Okey, itu saja seberingkas. Okey, yang lain-lain ni cikgu nak bagi kuis lah. Nak bagi kuis terus Okey, siapa dapat jawab tulis kat ruangan chat secepat mungkin. Senang je kuis dia.
Soalan pertama. Dengar soalan pertama. Kecuali 3 orang tu tak boleh jawab lah. Ahli panel tak boleh jawab dan cikgu pun tak boleh jawab. Aku macam sedih nak Tak boleh jawab, tak boleh jawab. Sebab dia persen diri. Awak macam mana awak nak macam jawab? nak belajar ni. Okey, soalan pertama. Berapakah keputusan SPM yang telah dicapai oleh Teo Ken Wen? Berapakah keputusan SPM yang telah dicapai? Oh, laju siapa tu? Tolong ambil Muhammad Hafiz ke? First tu. 10A, 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 semua 10A Okey, tak apa. Tio, Soalan- dia 10A plus ke 10A? 10A plus kan? Ya cikgu. 10A plus. Tapi saya tak sebut tadi 10A plus. Tak apalah kan? 10A 10A plus kan? Nur Elisa lah. Oh, ada yang sebut Dia tengok video tadi Okey, soalan kedua. Siapakah nama penuh ahli panel kita yang ketiga? Siapakah nama penuh ahli panel kita yang ketiga? Senang soalan cikgu senang kacang je cakap. Izzati Insyirah, betul ke? Ke ada kesalah? Bukan nama penuh tu kan? Izzati? Bukan. Salah, salah. Salah je Nama kan. penuh. Cikgu tanya nama penuh. Tu. Nurul Izzati Insyirah, betul? Salah kan? Bukan Nurul. Bukan Nurul. Okey. Siapa tu? Boleh tengok cikgu yang lain. Tu kan? Naimi. Nur Izzati Insyirah, betul? Betul. Okey, betul. Okey. Dah habis kuis buat masa ni. Kita teruskan program kita ke slot yang kedua Okey, kata orang kalau nak berjaya perlu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul ke? Betul ke macam tu? Okey, mari kita tanya kawan-kawan kita yang dah berjaya ni, betul ke? Okey, kita dengar perkongsian dan tips dari mereka. Bagaimana cara mereka belajar sehingga mereka berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, persilakan Tio dulu. Okey, jadi untuk tips dan cara belajar, memang tak ada benda yang senang. Semua perlu susah baru boleh senang. Apa yang kamu buat pada hari ini akan menentukan apa yang kamu akan dapat pada masa hadapan. Jadi saya rasa untuk berjaya, kamu perlu mempunyai rancangan masa yang baik lah. Kamu perlu tahu apakah yang penting dan perlu dilakukan dulu baru buat hal-hal yang tak begitu penting. Sebagai contoh lah, kalau kamu rasa ada sesuatu yang kamu memang suka buat tapi ia makan masa yang panjang, kita perlu kawalkan diri kita untuk berhenti lah. Ini satu cara untuk rancang masa. Selain itu, tips belajar yang lain ialah kita perlu mendapatkan rehat yang mencukupi kerana tanpa rehat yang cukup, otak kita akan letih dan kita tidak dapat berfikir, tidak dapat menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Dan sekarang ialah belajar online kan. Jadi saya sarankan agar anda semua mengambil inisiatif ini untuk bertanya kepada guru semasa di kelas. Saya tahu ini mungkin perkara yang susah untuk dilakukan lah. Tapi semasa guru sedang mengajar, kadang-kadang kita akan berasa mengantuk. Cuba fikirkan mengapa kamu berasa mengantuk. Ini disebabkan kamu tidak faham apa yang guru sedang cakap atau fikiran kamu tidak mengikuti kata-kata guru. Jadi ini sebab kamu akan berasa mengantuk. Jadi saya rasa kamu perlu cuba untuk berdiri dan bertanya, berinteraksi dengan guru dan dengan itu semangat kamu akan tiba-tiba berasa sangat bersemangat untuk mengikuti kelas cikgu dan kamu akan rasa kamu akan lebih faham dan fokus. Jadi ini ialah tips dan cara saya belajar. Sekian. Okey, menarik Menarik perkongsian daripada Tio tadi. Cikgu harap yang mendengar ni bukan setakat dengar lah kalau boleh catat lah. Sebab kita kena
ambil sesuatu daripada orang yang sudah berjaya ni sebagai panduan untuk kita juga berjaya suatu masa nanti. Okey, seterusnya kita dengar tips daripada jejaka kita ni kan. Sebab biasanya orang lelaki ni corak belajar dia berbeza dengan orang perempuan kan. Biasa orang lelaki ni dia ada sedikit kelebihan. Dia belajar sikit je, ingatnya banyak. Orang perempuan belajar banyak, kena ulang-ulang baru ingat, betul kan? Okey, dia persilakan Syarbin. Ya, terima kasih cikgu. So abang nak share satu cerita lah. Cerita pasal abang lah. Masa waktu form 4 tu, abang tak berapa skor banyak dalam exam. Kalau nak katakan masa first exam untuk form 4, BMI fail. Yes, it's true. My BMI fail. And then my admath was semua markah drop. So sepanjang tahun tu memang abang tu memang sangat main-main belajar, and then I was down, my grades were down, and then everything fall. So masa waktu form 5 tu I had a thought. Saya ada satu fikiran. So kalau saya tak belajar, sebab knowledge is power, what they say. Ilmu tu adalah kuasa. Ilmu tu is important. So as I thought, I just realised, kalau saya tak belajar sekarang, nanti masa depan I tentu akan fall. So I had this fury, the fire to achieve something, to have a great future. So I decided to study. Saya belajar, saya rajin belajar. Jangan malu tanya. Kalau tak tanya, it won't lead you to anywhere. You have to rajin tanya pada cikgu macam mana ni, macam mana tu. Just like how Tio went katakan, yes, you have to do it. Kalau malu tanya, memang korang akan sesat jalan. Kas cikgu, dia orang mempunyai ilmu yang banyak. Lebih banyak daripada kita orang lah. So they all know more about the subject. So you have to act the teacher all the time. Tak faham, tanya sampai korang faham. And then jangan malas nak buat latihan. Terus buat latihan, terus baca, ulangi semua benda. But then jangan terlampau baca lah all the time. Sometimes you have to have more responsibilities as well, right? So you have to keep a consistent. Jangan macam 4 hari belajar rajin-rajin, tiba-tiba hari lain semua main phone, main game. Semua kau tak ada consistent. You have to have the consistency. Awak jangan macam naik turun macam graf, tak boleh. You have to have the consistent. Baru kamu boleh dapat makan yang bagus. So saya buat macam tu lah. Saya rajin belajar, I keep a consistent momentum, I had a fury and everything. And thanks of God, syukur pada Tuhan, saya dapat 6A lah. BMI saya dapat B, and my admath pun saya dapat B. So itu sajalah daripada saya. Thank you. Okay, terima kasih Syarbin. Sangat terinspirasi cikgu dengar. Sebab Syarbin ni sebenarnya ada cikgu yang cakap Syarbin ni macam dia tiba-tiba muncul tau. Kan Syarbin? Tiba-tiba muncul result dia macam wow, siapa ni? Oh Syarbin. Yeah. Kalau Kian Wen memang orang tahu Kian Wen adalah target kan. Kian Wen adalah student target. So ada cikgu cakap macam Syarbin ke tu? Dengar tu ya adik-adik semua. Cikgu harap kamu pun boleh mencontohi abang ni Okay. Another tips. Tolong jangan tidur dalam kelas. Dengar tu. Silap yang pertama abang. Masa waktu BM admat tu, ambil beg semacam bantal, main tidur. Tidur terus kan. But don't do that. It's a really bad behavior, I tell you. Nanti korang akan miss, you will lose focus. Nanti korang kena susah payah macam abang. Start by form 4 to form 5. Belajar. So if you start now, it will be easy for you in the future. Itulah katanya, bersusah-susah dulu, bersenang-senang dulu. Bersusah-susah dahulu Okay.
Menarik Sharvin. Okey, seterusnya kita nak dengar tips perkongsian daripada Izzati sebab dua orang ni tadi dia orang adalah budak kelas sains. Izzati budak kelas account, ekonomi kan. Okey. Seterusnya Izzati dipersilakan. Sebenarnya kan akak betul-betul start study masa form 5 tau, bukannya masa form 3 semua time tu. Sebab time tu masih leka dengan kawan-kawan kan. Duk cari benda yang sepatutnya nak kejar, tak ada masa Buka depan. kamera Izzati. Jangan ikut Sharvin. Saya malu lah cikgu. Tak ada, buka je. Cantik jelita. Ya. Tadi pun buka kan? Dia Okey. lambat sikit. Cikgu nak tunjuk gambar Sharvin ni. Lepas tu Okey, teruskan. okay. Saya akak fikir mula-mula tak boleh ikut kawan ni sebab kalau ikut kawan sangat nanti dia buat kita jadi lupa apa yang sepatutnya kita nak buat kan, sebab kawan mempengaruhi semua yang kita buat sekarang lah. So dari situ akak fikir daripada belajar seorang-seorang baik bawa kawan-kawan sekali belajar sama. Lepas tu plan lah kan masa form 5 dah start KP kan. Dari situ akak ambil inisiatif belajar daripada internet ataupun buat online learning dengan kawan-kawan semua. Even kalau akak seorang-seorang belajar, still jugalah ada tanya-tanya member soalan macam mana nak buat. Kalau tak tahu, kena tunjuk cikgu, kena tanya cikgu macam mana jawab nak tanya soalan. Memang kalau nak berjaya memang kena banyak tanya cikgu, sebab kalau kita usaha sendiri memang susah nak berjaya. Kalau fikir saya nak buat ayah, saya tak pandai lah. Cerita je, cakap je, santai je. Better rapat dengan cikgu lah, sebab cikgu memang membantu kita untuk belajar semua benda. Even kalau nampak macam selfish sangat nak belajar seorang-seorang, nak buat macam mana kan kalau member tak nak ikut kita sekali. Kalau rajin pun biarlah rajin sebab nak berjaya, bukan rajin buat benda lain. Banyak kan ni tip ni. Kalau akak prefer belajar dengan orang ramai lah, sebab dia boleh dapat kembangkan ilmu ramai-ramai kan, boleh argue mana satu yang nampak macam lagi tepat daripada yang kita fikir sendiri. Lepas tu ambil lah idea orang lain, cari-cari. Kalau rasa benda tu betul, tanya dulu cikgu soalan macam tu betul ke tak. Kalau dia punya jawapan tu kira macam okey, boleh diterima, barulah ambil daripada apa yang kita share dengan kawan-kawan. Itu je. Cikgu rasa banyak lagi ni sebenarnya tapi tak terkata kan. Banyak sangat. Banyak sangat. Betul tak? Banyak sangat. Tak apalah. Okey, demi adik-adik. Mereka ni sebenarnya bukan nak cakap lebih malang lah, tapi nasib mereka ni kita agak sedih lah kan, sebab tingkatan 5 tahun ni mereka sangat kurang peluang belajar secara bersemuka. Masa mereka tingkatan 4 pun sedikit, lepas tu bila mereka tingkatan 5 langsung macam sekejap sangat berbanding dengan kamu dulu ada sikit lebih masa lah. So cikgu harap yang ada dalam ni tingkatan 4 dan tingkatan 5 dapat mengambil tips-tips ni, catat, mungkin boleh membantu Okay, cikgu ada soalan. Cikgu yang nak tanya soalan. Kenwen kan ambil 10 subjek kan? 9 subjek tu adalah subjek sebab kelas sains, so
subjek sains lah kan. So tambah lagi dengan account yang memang tak senang sebenarnya. Budak kelas account pun nak drop account sebab rasa macam tak mampu. Tapi Kian Wen ambil account dan boleh dapat A+. Macam mana Kian Wen buat? Apa yang Kian Wen buat? Macam mana? Untuk subjek account, dia sememangnya dia konsep cuma hilang debit dan kredit, dia tambahkan lebih banyak benda. Account dia tak banyak teori, semua kena praktikal, kena buat. Dan cara saya lakukannya ialah saya faham konsepnya. Ini sama dengan matematik lah. Kerana matematik juga kita perlu faham konsep. Kalau faham konsep apa soalan yang dia bagaimana pusing pun boleh buat. Jadi sebab Kian Wen tambah subjek account di luar waktu kan? Sebab kelas sains dia akan clash waktu dengan kelas account kan. So apa yang Kian Wen buat? Macam mana Kian Wen manage waktu tu nak dapatkan apa yang cikgu ajar tu sampai pada saya kamu? ada seorang adik kembar. Ya. Dan Kian Wen ni kembar semua. Adik dia pun dapat result bagus 10A juga 9A ya. 10. Oh 10A tapi dia 9A plus kan? Ya. Hampir sama saja. Okey, macam mana kamu berdua manage waktu dengan subjek yang di luar waktu PDP? Semasa waktu account, seorang akan pergi ke kelas account manakala seorang lagi tunggu di kelas, dan nanti semasa di rumah kami tukar informasi apa yang cikgu belajar, apa yang cikgu ajar di kelas, dan bagi satu summary lah tentang perkara tersebut. Dia untung sebab dia tak perlu study group dengan orang lain sebab dia kembar, dia boleh study group berdua. Izzati Insyirah tadi dia kena study dengan kawan-kawan kan, meet dengan kawan kan. Okey, Syarmin mana Syarmin? Dah hilang dah. Syarmin ada buat study group tak? Study group tu penting ke? Masa SPM Well yes, memang penting lah study group sebab normally kalau kawan-kawan kita belajar sama-sama mudah faham sebenarnya cara dia nak ajar kawan-kawan sekalian. If you share knowledge, kita akan lebih mudah faham. On top of that, kalau korang tak dapat kawan juga pun tak ada masalah. Korang ada group Telegram, korang boleh, kalau korang kalau contohlah korang tak tahu soalan ni, tak tahu macam mana jawab, you just snapshot the soalan and then send it to the Telegram and then type. Tolong kawan-kawan siapa boleh tanya, siapa boleh help me solve this question, you can do that. Or you can just search the solution online terus, macam tu pun boleh. Tengoklah banyak video dalam YouTube. There's so many educational materials on the internet. Banyak bahan-bahan ilmu kat dalam internet. So you just go and search, cuba cari, rajin cari. Jangan malas. Baik. Okey, satu tips dia, jangan malas, betul tak? Tips paling penting Tips paling penting. Betul Setuju Ya, setuju. Okey, cikgu tak nak main panjang, cikgu nak buat quiz pula. Senang je quiz cikgu ni. Okey, ready yang lain? Okey. Di manakah tempat ahli panel yang kedua belajar sekarang? Di manakah tempat ahli panel yang kedua belajar sekarang? Okay, cepat. Siapa? Cikgu baru je tayang slide tadi kan? Wah, Pulau Pinang. Matrikulasi Pulau Pinang. Salah. Okay. Pulau Pinang tu. Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Apa tu? Siapa jawab first? Betul Syarmin? Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Ya cikgu, Negeri Sembilan. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni Kian Wen kena tengoklah. Cikgu pun dah tak ingat dah banyak sangat tadi kan. Okey, sebutkan salah satu tips belajar yang dikongsikan oleh Kian Wen. Apa tips belajar yang Kian Wen kongsikan tadi? Salah satu je. Jangan malas, bukan. Jangan malas tu Syarmin yang cakap.
Laju. Bukan. Okay, mana ni? Ask teacher question. Mana satu ni? Pandai Bagus rancang pun masa. Apa? Cikgu nampak banyak tau. Biarlah cikgu lain yang tengok kan. Banyak bertanya pada guru. Oh, yang pernah menang kuis tak boleh jawab dah ya? Oh, tamak pula dia. Kita bagi orang lain lah pula. Okay, dah ada Dah ada pemenang. Okay, cikgu-cikgu lain boleh tengok Okay, sekarang ni kita ke slot yang ketiga. Okay, eloklah sekiranya ahli panel kita memberikan sedikit, bukan sedikit lah, banyak cikgu nak kata-kata semangat agar mereka ni sentiasa bermotivasi. Sebab apa yang cikgu nampak kan, motivasi ni dia memang akan turun naik kan, turun naik. Diri kita yang kena manage, betul tak? Kian Wen, apa pendapat anda? Ya, cikgu betul. Kata betul lah. Kerana mungkin ada kadang-kala kita akan berasa macam tiba-tiba berasa bosan Down. kenapa nak belajar kan. Ya. Dan akan fikirkan baik saya pergi lakukan benda yang saya suka ke apa belajar. So saya rasa yang paling penting ialah anda perlu tahu apa yang kamu mahu aim. Anda perlu ada satu goal untuk macam kamu nak buat apa pada masa hadapan, dan ini akan memangkinkan kamu ke arah tersebut lah. Okay, itu saja. Ya. Okay, Syarbin, apa kata-kata motivasi dan kata-kata semangat yang boleh kongsikan dengan adik-adik yang ada kat sini? Kata-kata semangat Kata-kata semangat, kata-kata motivasi nak bagi diorang ni naik semangat sikit kan, dah lemau dah ni kan, lama sangat kat rumah. Bangun pagi pun nak join kelas pun malas je kan. Cikgu cantik duduk depan kamera, anak murid tak ada. Kesian cikgu. Okay. Setiap manusia ni ada tanggungjawab sendiri. Okay. Setiap manusia ni semua orang ada tanggungjawab. Contoh seorang cikgu, dia orang ada tanggungjawab untuk belajar, untuk memberi ilmu kepada anak murid. Seorang bapa ada tanggungjawabnya untuk jaga anak. So as a student, as a son, korang mempunyai tanggungjawab sendiri, iaitu menjaga ibu bapa korang, have a good future. So kalau nak dapat future yang bagus, kalau nak dapat future yang bagus, you want to take care of your parents, tu semua macam mana korang nak buat? Sekarang nowadays korang senanglah cakap pergilah kerja, pergi kerja sekarang dapat duit, tak payah nak belajar semua tu ini. Jangan bagi alasan, boleh tak? Sebab as I say, knowledge is power. Always think like that. Knowledge is power. The more you know, the more easy you can earn money. Nak cari duit tu senang. Mana-mana pun boleh buat duit. Nak buat online duit pun senang juga, boleh buat duit. Jawab 2-3 survey, dah dapat duit. Tengok video, tonton video semua dapat duit. Main game pun dapat duit. Tapi knowledge, where are you gonna get that? Mana korang nak dapat knowledge? Yes, through education. So learning is always a continuous method. You have to keep on learning. You have to be more fikiran inquiry lah. You have to be curious. You want to learn. You have to have the fury, the api membara dalam hati. Korang kena ada, baru korang boleh belajar. Kalau tak, saya belajar memang tak boleh masuk dalam akal. So you have to full focus, you have to have a sharp eyes. Mata tajam, tengok buku, belajar. Capture every single words korang dapat. Baru korang boleh sukses. Apa-apa korang buat kena ada fokus. Just like that korang senang nak dapat. Itu saja. Terima kasih Syarbin bersemangat abang kita. Okey, seterusnya cikgu persilakan Izzati.
Apa yang Izzati boleh kongsi tips, beri kata-kata semangat sebagai inspirasi kepada adik-adik ni supaya bermotivasi. Betul yang Syarvin cakap tadi tu, sebab kita hidup sebagai student, even macam sebagai manusia ni kita hidup memang untuk belajar. Daripada baby sampai ke tua kita memang hidup untuk belajar. Kan kalau baby kan nak merangkak semua berjalan terus kan. Macam tu lah dalam hidup. Kat sini aku nak cerita lah jaga kesihatan sebab kan sekarang tengah COVID. Lepas tu better duduk rumah lah. Korang kan biasa kalau student mesti ada macam malas nak belajar, lepas tu nanti ada gangguan mental, anxiety macam tu lah. Sebab dulu akak macam tu juga. Cara akak macam hilangkan depression dengan anxiety, akak rasa buat something yang buatkan kita lupa benda tu. Selain sebab dia akan efek kita punya belajar juga tau. Kita macam tak pernah fokus. Dia jadi macam mengganggu dengan apa nak belajar. Bila kita baca nanti dia tak masuk. So nanti macam sia-sia je masa yang kita belajar tu, dia pergi macam tu je. Aku rasa elak kalau berfikir yang benda macam kalau belajar teruk macam ni pun tak dapat disebabkan pandemik macam ni kita kena belajar macam tu. Jangan fikir macam tu. Kita macam okay, inilah masanya aku nak guna masa tu betul-betul. Macam tu. Lepas tu kalau rasa tertekan sangat, rasa duduk dalam rumah, cuba ambil udara luar. Buka tingkap sekejap ke, duduk udara luar. Tak apa, buat minimum exercise. Duduk renggang-renggang pun tak apa. Janji macam ada pergerakan daripada duduk dalam bilik tu kan. Sebab kita kena ada oksigen dalam otak untuk dia berangsang dengan baik. Kalau tak nanti jadi macam semua buat pun jadi lemau lah, tak ada usaha, tak ada matlamat nak sampai begitu. Okey, menarik Banyak sangat yang dikongsikan oleh 3 orang sahabat kita ni untuk mencapai sesuatu kejayaan tu bukan mudah perlu ada banyak pengorbanan, betul tak? Pengorbanan melawan kemalasan dalam diri sendiri, bukan pengorbanan nak lawan dengan orang lain nak lawan dengan diri sendiri, betul tak? Lawan kemalasan yang ada kat dalam diri tu yang susah sangat. Setiap kali dalam kelas rasa macam nak tidur, tapi no. Pay full attention. Itu saya cuba dalam hati. Bagus. Bagus. Cameron? Semua orang mempunyai peluang yang sama untuk menduduki SPM. Kamu jangan fikirkan orang lain sangat bagus, saya tak boleh lakukannya. Itu bukan caranya. Kamu perlu fikir apa yang saya boleh buat. Kamu fokus kepada apa yang kamu mahu buat. Jangan fikirkan orang lain. Kamu mempunyai satu tempat duduk di dewan di semasa peperiksaan SPM. Itu ialah peluang kamu. Orang lain tak dapat ambil daripada kamu. Oleh itu, anda semua perlu hargai peluang itu dan percaya bahawa anda semua boleh melakukannya. Saya percaya kamu semua boleh melakukannya jika anda semua berusaha. Okey. Izzati nak tambah tu. Saya nak cakap sebenarnya saya pernah satu kelas dengan adik-beradik Tio. So daripada situ saya fikir kalau daripada jealous tengok dia orang, baik kita ambil macam energi daripada dia orang, tengok macam ni dia orang impress. Lepas tu kita try slowly ikut, tak payah direct. Kita tengok apa yang macam kita boleh follow slow, lepas tu kita ikut dia. Maksudnya kawan tu sumber inspirasi untuk kita macam tu Insyirah. Ada orang dia jealous kan. Dia tu asyik belajar. Dia hanya jealous tapi dia tak buat macam orang tu buat kan. Itu tak bagus, betul. Syarbin satu kelas dengan Tio juga kan? You mesti tengok Tio study je kat dalam kelas kan?
Oh, dia memang duduk sebelah saya. Asyik tengok dia. Oh, tadi. Dia memang pernah cakap, memang satu kelas tu dia boleh belajar 2 subjek. Satu account, lagi satu concentrate. Tio memberi inspirasi banyak kepada kawan-kawan yang lain. Semua orang nak pergi duduk kelas Tio lah lepas ni. Sebenarnya masa saya belajar bersama dengan Izzati lah, saya Masa bila tu? Complain Form 3 ke? account semasa kelas account. Oh, kelas account. Okay. Saya berpeluang untuk belajar bersama dengan mereka dan saya perasan bahawa cara kelas mereka berbeza dengan kelas macam kelas saya semua orang macam senyap je dengar tapi betul. Izzati saya memang macam bersemangat untuk nak belajar kerana semua orang macam memberi semangat. Jadi saya tak rasa saya ialah inspirasi, saya rasa kelas mereka ialah inspirasi. Okay, faham. Maksudnya cabaran Izzati lebih besar, betul kan? Sebab dia berada di kelas yang tak macam kelas Tio kan? Kelas apa? Kelas camp. Tak semua orang nak belajar cikgu tahu, cikgu faham maksud apa yang Tio maksudkan. Okey, cikgu bimbang ambil terlalu banyak masa cikgu nak teruskan dengan kuis kuis yang seterusnya. Kita cikgu Karibas ada soalan mungkin Tio boleh jawab sebab dia Tio. Dalam bahasa Cina. Soalan dalam bahasa Cina. Tio boleh jawab tak? Kami tak faham. Apa dia tulis? Dia tulis bahasa Cina. Google Translate cikgu. Dekat ruangan chat tu. Soalan pertamanya ialah kerana semasa nak bersedia untuk SPM memakan masa 2 tahun dan tempoh ini amat panjang. Bagaimana untuk mengekalkan prestasi situasi macam kamu mempunyai semangat tu lah, macam teruskan semangat untuk momentum lah, teruskan momentum form 4 ke form 5 sehingga ke SPM sebenar. Okay. Jadi untuk soalan ini saya rasa saya rasa untuk mengekalkan momentum, kita pertama sekali kita perlu tahu bahawa apa yang kita belajar, kita perlu belajar kerana kita nak meningkatkan ilmu, bukan kerana kita nak SPM semasa tahun pertama lah. Semasa tahun pertama kamu cuba untuk belajar dan semasa belajar kamu fokus kepada goal short term goal. Macam sekarang semasa saya form 4 saya fokus kepada peperiksaan pertengahan tahun. Saya tak fikirkan SPM dulu. Saya fikirkan peperiksaan pertengahan, peperiksaan akhir tahun. Dan saya juga lebih fokus kepada untuk menguasai semua ilmu, semua syllabus form 4 lah. Dan bukannya fikir bagaimana saya perlu hadapi SPM. Saya lebih kepada menguasai semua ilmu, semua syllabus yang ada, apa yang saya patut tahu. Saya semasa exam saya perlu buat apa yang akan ditanya dalam exam macam tu. Dan semasa saya form 5 saya akan dan semasa form 5 saya tak perlu kamu akan kekalkan momentum tersebut kerana guru-guru semua memberikan motivasi, semangat. Macam semasa hampir dengan peperiksaan SPM, macam beberapa bulan sebelum SPM, guru-guru akan menganjurkan program dan semua ini akan secara tidak langsung meningkatkan semangat kamu kerana kamu akan rasa vibe tersebut lah. Macam kamu akan fikirkan semakin peperiksaan semakin hampir. Dan saya rasa kamu jangan fikirkan 2 tahun ini sangat pendek lah. Kerana sebenarnya
masa berlalu dengan sangat cepat. Dengan itu kamu perlu fokus kepada apa yang perlu dipelajari di kelas, fahamkan dan itu caranya. Dan selepas hampiri peperiksaan SPM baru fikirkannya. Ini cara saya buat lah. Soalan. Okey. Ada lagi. Ada lagi cikgu nampak kan? Menarik dia boleh tanya dalam bahasa Cina. Nasib baik dia tak tanya bahasa Tamil, Sharvin. Sharvin kena jawab. Okay, soalan keduanya ialah setiap orang mempunyai masa yang dia rasa dia tak mahu belajar. Bagaimana untuk mengatasinya dengan cepat dan terus kembali kepada momentum belajar. Pada pendapat saya, untuk kekalkan momentum tersebut, kamu perlu bercakap, berbincang dengan lain. Mungkin sekarang kamu boleh menggunakan media sosial untuk mengadakan study group. Mungkin melalui Microsoft Teams ke atau Meet Google. Kamu perlu cakap atau berbincang dengan orang lain. Kerana semasa kamu cakap, kamu akan rasa, saya tak faham perkara tersebut. Kerana macam Albert Einstein pernah katalah, jika kamu tidak dapat menjelaskan kepada grandmother kamu, anda tidak, maksudnya anda tidak fahamlah. Jadi untuk benar-benar faham tentang sesuatu perkara, kamu perlu tahu bagaimana untuk menjelaskan dengan orang lain. Saya rasa kadang-kala kita rasa tak mahu belajar kerana kita tak tahu dari mana nak bermula. Dengan itu, saya rasa kita perlu setkan goal untuk jangka masa yang pendek. Dan saya rasa jangan macam kata, hari ini saya nak baca seluruh bab ini, tapi semasa kamu baca sampai tengah, kamu sudah rasa mengantuk atau patah semangat. Jadi saya rasa hal ini perlu dilakukan konsisten lah, macam Sharvin pernah kata. Tak boleh satu hari kamu nak masterkan satu chapter. Itu akan membuatkannya macam impossible lah. Kerana ada banyak perkara perlu ingat dan faham. Yeah. Understood that. Ada lagi soalan dalam bahasa Cina? Itu saja kot. Ada. Atau kalau soalan sama tak perlu jawab lagi lah. Ini ialah boleh berkongsi pengalaman bagaimana untuk mengetahui bahawa kamu suka aliran apa pada masa hadapan. Ini saya rasa ialah sebab utama saya ambil prinsip perakaunan. Kerana saya juga tidak pasti apa aliran yang saya inginkan pada masa hadapan. Sekarang sebenarnya saya ambil mata pelajaran ekonomi di A-level dan saya juga tidak ada latar belakang dalam mata pelajaran tersebut lah. Jadi perkara yang saya buat ialah saya akan melakukan kajian, saya kaji tentang modul apa yang akan anda pelajari dalam mata pelajaran tersebut dan anda akan tahu apa yang kamu minat. Adakah anda minat dengan apa silibus, apa modul pelajaran. Jadi saya rasa ini kamu perlu kaji selidik dan mengenal pasti minat anda sendiri. Macam untuk subjek biologi, anda akan perlu berminat dengan banyak term-term bio. Kerana dia memang banyak. Kalau anda tidak berminat dengan nama penyakit ke atau organ-organ ke atau bahagian-bahagian badan apa nama-namanya, mungkin bidang ini tak sesuai untuk anda lah. Untuk mata pelajaran fizik,
ia lebih kepada praktikal dan logik dan bagi saya amat menarik lah. Kerana fizik dia sebenarnya lah lebih kepada aplikasi, dia belajar tentang mengapakah benda di sekeliling kita berfungsi. Faham tak? Dan untuk subjek chemistry lebih kepada bahan-bahan kimia. Macam komposisinya. Macam apakah bahan ini ialah macam tadi daripada atom-atom ke, anda perlu berminat tentang bahan kimia. Nama-nama bahan kimia banyak yang kena ingat. Jadi ini bergantung kepada minat anda. Okey, panjang lebar ya. Kyo dah Kian Wen dah berkongsi, harapnya menjawablah persoalan tadi. Ada lagi tu. Engkau Kuan nak tanya. Terima kasih. Ya. Ada lagi. Apa dia Terima tanya? kasih. Sama je lah. Berterima kasih saja. Oh, terima kasih. Pak Cikgu. Okey. Okey, cikgu harap apa yang ditanya tadi telah dijawab dan yang bertanya tu fahamlah dengan apa yang disampaikan oleh Kian Wen ya. Okey, sekadar berkongsi ya, Kian Wen ni dulu seorang pengawas dan juga aktif bersukan ya. Bukan bermaksud kita belajar 24 jam tanpa kita sertai bidang-bidang yang lain juga kan. Tapi berbezalah sekarang sebab semua belajar online. Jadi mereka tak berpeluang untuk menonjolkan diri secara berhadapan kan macam dulu. Tapi mereka ada peluang untuk menonjolkan diri di alam maya lah. Diorang kena buat video apa-apa yang berkaitan dengan Koko lah. Itu je cara untuk mereka dapat markah co-curriculum. Agak sedih tapi kita nak buat macam mana Okey, soalan kuis cikgu Soalan kuis cikgu senang je, tapi itulah takutnya dah lepas tadi kan. Okey, soalan yang paling senang dulu. Sebutkan nama kelas ahli panel yang ketiga semasa bersekolah di SMKPP. Kelas Izzati Oh laju. Ni mesti kenal Izzati. Betul. Betul Camp 1 kan? Betul. Nama Camp 1. Okey, seterusnya. Sebutkan salah satu kata-kata nasihat atau motivasi yang diberikan oleh ahli panel yang kedua. Cikgu tak nak sebut yang Kian Wen banyak sangat. Takut orang dah pening. Apa tu? Laju Alia. Betul tu? Betul kan Syarbin? Alia jawab tu. Ya. Betul. Okey. Sebetulnya cikgu buka sesi soal jawab tapi tadi pun kita dah buka pun. Kalau ada 1-2 soalan lagi boleh ajukan sebelum kita tutup program kita Ada lagi tak soalan? Kalau nak tanya direct boleh buka mic pun tak apa. Boleh buka mic, tak ada masalah. Ada lagi tak? Kalau tak ada tak? Saya tak lupa. Malu nak buka mic, boleh chat. Rohan Syarbin, siapa nak tengok Syarbin tadi? Ada lagi tu. Apa tu? Cikgu tak nampak pula soalan dia. Macam mana nak balance between study dan homework? Okey, siapa nak jawab ni? Macam mana nak balance between study dan homework? Syarbin lah jawab. Soalan atas. Siapa nak Ada jawab? soalan dengan cikgu? Ni. Ada soalan. Mana nak balance between study and homework? So, macam mana nak balance? What's the difference? Sebab mungkin lebih kepada sekarang kelas online lebih banyak macam kelas lepas tu homework kan. So nak study lagi, nak siapkan homework lagi. Why don't you make it your homework as your study material? Kan? Kenapa kau tak ambil homework sebagai study material kau? So once so apa tujuan homework? To practice, to make you better.
It's a practice. Practice makes better. Maksudnya 2 in 1 lah kan? 2 in 1 lah maksud 2 in 1. Sherwin. So you keep on doing your homework. So okay, I understand lah, mungkin homework tu ada due date ke apa ke. Tak apa, tak ada masalah. Even though it's due date also, you just siapkan it and then give it to teacher. Salah tak apa, tak ada masalah. Failure is always the mother of success. So setiap salah tu kau belajar lah. Betul. Ada jangan, kalau nak buat homework tu, buat dalam masa yang singkat. Jangan, don't drag your homework, don't delay your homework. Jangan buat macam tu. Nanti kau tak ada masa nak belajar. So you have to have the time consider tu. So satu homework tu buat dalam masa 30 minit atau satu jam macam tu. Kalau homework tu banyak lah, kalau homework banyak tu buat dalam 1 jam. So then you have more time. You have to have a delay. You have to have your own due date. So that you can make it faster. So you can just focus on doing the homework before the due date. So that it makes you pressure. It's pressure yourself. It makes you want to do more faster. Maksudnya homework tu bukan satu alasan untuk tidak mengulang kaji betul 2 in 1, 2 in 1, betul. Itu maksud Sherwin. Ada siapa-siapa nak tambah atau ada soalan lain ke ni? Nanti nak tambah, okey. Ada soalan ni? Katanya boleh saya tahu macam mana akak belajar perniagaan dengan ekonomi. Akak tak ambil perniagaan, akak ambil ekonomi. Ekonomi dan akaun kan? Tapi kalau perniagaan dengan akaun tu similar lah kan. Bagi akak, sebab dua-dua tu lain tajuk, kita ambil mana yang adik faham betul-betul. Contoh kalau perniagaan kan alamak saya tak tahu perniagaan ni. Dia ada banyak kira-kira kan. So kalau adik rasa kira-kira tu susah, baik adik fokuskan perniagaan dulu. Sebab ekonomi ni dia kena faham kan. Dia banyak kena faham. Dia lebih kepada apa yang kena dia tak macam mana, dia tak luas. Dia benda tu kalau nak jawapan dia kena ada lampu je. Macam tu. Kalau perniagaan kan dikira-kira. Kalau lemah kira-kira tu rasa better belajar perniagaan dulu. Lepas tu bila dah rasa okey baru ambil ekonomi. Macam kalau akak akan ambil masa accountant tu lagi lama daripada ekonomi lah. Sebab ekonomi ni dia kena fahamkan je. Kalau perniagaan tu dia lebih kepada macam account lah. Account kena tahu format, kena hafal dia punya benda-benda tu. Okey, baik. Okey, dah faham dia kata. Okey, satu soalan dari cikgu. You all bertiga ni ada buat jadual belajar ke di rumah? Ada tak buat jadual belajar? Penting tak jadual belajar? Atau belajar ikut suka je, janji belajar berterusan setiap hari? Atau memang ada jadual? Okey, pukul 3 sampai 4 buat homework, 4 sampai 5 buat apa? Buat admit. Ada ke macam tu? Siapa nak jawab dulu? Jawab. Saya memang ada sediakan jadual waktu belajar. Saya juga ada sedia satu list things to do untuk hari esok. Jadi saya akan tahu kerana setiap kita tak boleh ikut saja jadual, kadang-kadang ada benda lain yang kita perlu. Jadi saya juga guideline. Saya juga ada sedia satu list things to do untuk hari esok, jadi saya tak akan lupa. Tadi yang soalan tadi tentang study and homework, bagaimana nak kerana saya juga kelas online kan, dia jadualnya sangat penuh dari pukul 8 pagi sampai 5 petang. Jadi memang study and homework memang banyak benda kena buat. Sekarang saya juga tak ada buat jadual waktu lah kerana sudah ada jadual belajar sedia untuk saya. Jadi saya sekarang hanya buat to-do list saja. Untuk yang study dan homework saya boleh tambah sedikit, cikgu. Okey, boleh. Ya.
Boleh, sila. Untuk yang study dan homework, saya rasa lebih baik macam Shavin kata, kamu treat homework kamu sebagai latihan, sebagai revision. Jangan macam buat homework tu hanya nak siapkan saja. Jangan. Kamu perlu fahamkan apa yang kamu buat untuk homework tersebut. Kerana semasa kamu buat, kamu sedang mengulang kaji balik topik yang diberikan semasa kamu buat homework. Jadi untuk balance study dan homework, study ialah kalau kamu ada masa ruangan, apabila kamu sudah siapkan semua homework, baru kamu gunakan masa lapang kamu untuk study. Tapi kadang-kala kamu juga perlu luangkan sedikit masa untuk belajar apa yang cikgu akan ajar sebelum kamu masuk kelas supaya kamu tak akan lost masa kamu masuk kelas nanti. Itu sahaja. Ya. Okay. Syarwi nak tambah? Saya cuma just agreeing with the point. Saya cuma bersetuju. Ya. Bila semakin lagi kamu belajar, semakin banyak cabaran, betul tak? Maksudnya cabaran kamu masa SPM tu sikit je berbanding dengan cabaran kamu bila keluar dari sekolah, betul? Sebab sekarang kamu akan belajar benda baru, bidang baru kan? So maksudnya pada adik-adik ni, sikit je SPM tu betul tak? Betul tak apa yang saya cakap? Betul je. Dulu kamu rasa aduh susahnya SPM ni kan, macam mana. Tapi cikgu juga pernah bagi tahu pelajar SPM sebenarnya susah masa SPM je. Masa SPM susah sebab kita nak capai apa yang kita untuk future kita. Betul, untuk kita melangkah ke bidang yang baru kan. Itulah cabaran besar, peperangan yang paling besar sekarang ni ialah pada adik-adik yang tingkatan 5 ni lah. Cikgu harap yang ada dalam ni boleh dengar dan ambil tibar ya. Okey, rasanya cikgu dah sharekan link kehadiran ya tadi. Mohon isi pelajar yang ada dalam ni. Dan Cikgu Noraini nak paparkan nama pemenang kuis cikgu rasa dah siap ke? Ada 6 soalan je tadi. Ada tak nak paparkan? Sekejap ya. Okay, kena tutup dulu share tu. Saya tutup Okay. Tutup dulu. Okay, dah stop. Kita tengok siapa jawab kuis cepat ni. Seronok pula diorang ada kuis. Hadiah menarik hadiah kita apa Cikgu Noraini? Hadiah Shopee Hadiah barangan yang diorang order sendiri di Shopee Tapi murah je lah. Bukan mahal pun. Okey. Tu dia pemenang dia. Nur Elisa, Nur Naimi, Nakiran, Raimi, Nur Raihani dan Nur Alia Hazikah Putri. Macam nama familiar je kan. Mesti selalu jawab kuis bila kita buat program kan. Asyik orang ni je jawab. Nasib baik Tio tak boleh jawab. Kalau tak mesti Tio nak jawab juga. Okey cikgu, ada apa-apa lagi ke? Cikgu saya nak tambah sikit. Ya, sila. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar saya. Kerana sepanjang pembelajaran saya, semua guru sangat memberikan sokongan yang banyak dan juga banyak membantu saya. Semua guru sangat mengambil berat dengan saya. Ada juga yang telefon saya sebelum dan selepas SPM. Jadi saya sangat berterima kasih kepada semua guru. Macam semasa SPM juga ada beri makanan, sarapan. Saya gembira dan bangga kerana dapat belajar di SMKPP. Terima kasih kembali. Okey, ada apa-apa lagi? Cikgu rasa kita dah pun sampai di penghujung majlis. Pihak kami, pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada 3 ahli panel ni yang sudi meluangkan masa walaupun cikgu tahu kamu bertiga sangat sibuk dah mula kelas, dah dengan jadual yang sangat pack kan. Okay, terima kasih banyak-banyak.
Okey, semoga program ini dapat memberi sedikit sebanyak inspirasi kepada semua adik-adik yang ada dalam ni. Tanamkan impian dan cita-cita, mintalah restu ibu bapa, insya-Allah pelajar akan menjadi orang yang hebat. Carilah mentor dan idola yang hebat yang boleh dijadikan inspirasi. Okey, cikgu mewakili pihak AJK pelaksana program, mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesilapan. Okey, sekali lagi cikgu ucapkan tahniah kepada kamu bertiga kerana cikgu sangat seronok, sangat gembira kerana kamu sudi berkongsi tips ni. Cikgu tak salah pilih orang. Cikgu pilih sebab cikgu nak 3 dari 3 kelas yang berbeza dan berbeza kaum, berbeza juga bidang yang kamu sambung sekarang ni kan. Okey, semoga hubungan kita tak putus ya. Mana tahu nanti Syarbin dah jadi jadi doktor, jadi engineer, cikgu panggil lagi ya. Mana tahu Kiang Wen dah pergi overseas, dah balik. Cikgu pun nak panggil lagi lah, nak bagi inspirasi kepada adik-adik. Insyirah dah ada syarikat masa tu kot kan. Kan Insyirah ambil pengurusan pelancongan, manalah tahu kan. Nanti apa tu, bunyi apa tu? Cikgu tak clear. Terima kasih juga. Okey, sebagai penutup majlis kita pada hari ini, mari kita saksikan tayangan video Minggu Pendidikan dan Kerjaya untuk tahun ini. Ini sebenarnya sempena Minggu Pendidikan dan Kerjaya. Ingat kalau dulu cikgu buat pameran kan? Ada kolej datang, ada universiti datang. Sekarang semua dah tak boleh. So kita buatlah online macam gini. Menarik kan? Menariklah juga. Tak boleh nak jumpa bersemuka. Okey, mana nak tayang video ni? Siapa nak tayang video ni? Kamu bertiga ada nama cikgu kan? Apa-apa boleh contact cikgu. Feel free to chat. Boleh je. Thank you Syarfin dan Izzati. Okey, tu. Boleh baca dekat chat adik-adik ada. Ya, sama-sama adik-adik boleh kan. Sama-sama. Thank you. Thank you stay. Welcome. All the best for SPM ya. All the best semua. Thank you Mak. Belum rasa exam lagi you all belum exam Belum exam di tempat baru. Tapi mesti ada quiz kan? Ni Kiang Wen, Izzati, Sharwin, itu perkara biasa bila di IPT tiba-tiba quiz. I agree. Dia tak bagi hindar. Okey, hari ni cikgu nak buat quiz. Tak ada macam cikgu tadi. Okey, lepas ni cikgu buat quiz, ada 3 quiz. Tak ada. Mana cikgu yang nak share video ni? Tak ada ke? Tu ada. Lambat sikit ya. Okey, marilah kita tonton sama-sama video kerjaya kita Sama-sama punya takut untuk mencoba